session yang tak formal lah. So hari ni cikgu explain lagi. Warm up. Sebab semalam pun ramai macam tak berapa nak faham lagi. So kita start balik. So kita sekarang dekat bahagian menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. So ini adalah 4 simbol ketaksamaan. Biasanya semua orang tahu dah ni, less, less equal, greater, greater equal. So sebelum kita jawab soalan ketaksamaan kuadratik ni, cikgu nak revise benda ni dulu. Cikgu tambah slide tadi, cikgu nak revise benda ni. Okey, ni apa benda ni? Dua nombor ke? 3 bahagian. Garis nombor, betul lah tu. Okey, ini adalah garis nombor yang membentuk awak punya paksi X. Okey, so paksi X horizontal macam ni. Makin ke kanan, magnitude dia makin besar. Okey, so makin ke kanan, nilai dia makin besar, nilai positif. Semakin ke kiri, semakin negatif. Okey. So ini cikgu bagi satu contoh, let's say you ada paksi X, kat sini cikgu boldkan nilai negatif 4 dengan nilai 1. So benda yang cikgu nak awak pegang betul-betul ialah bahagian kuning, bahagian hijau, bahagian biru ni. Okey, bahagian biru ni awak kena tahu ini adalah bahagian di mana nilai-nilai X-nya adalah lebih daripada 1. Okay, sebab di sini nilai 1. So ke kanan daripada dia adalah nilai-nilai X yang lebih daripada 1. Sebab kita ada 2, 3, 4, 5 and so on. Okay, so kalau cikgu kata X greater than 1, awak dah tahu dah kat mana area dia. Okay, so yang sebelah kiri, yang bunyi-bunyi ni ada orang nak masuk ke? Okay, sebab guna email sendiri cikgu kena admit dia masuk. Okay, so sebelah kiri yang kuning ini awak kena tahu ini adalah nilai-nilai X yang lebih kecil daripada negatif 4. Sebab di sini cikgu ada negatif 4. So ke kiri daripada negatif 4 tu ialah negatif 5, negatif 6, negatif 7 and so on. So ini bahagian kuning ni adalah area di mana nilai-nilai X tu lebih kecil daripada negatif 4. Okay. Dan yang tengah-tengah ni yang hijau ni adalah nilai in between antara negatif 4 dan juga 1. Sebab kalau kat sini 1, kat sini negatif 4, tengah-tengah ni kita ada kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3. So cara kita tulis macam ni. X ni berada di tengah-tengah antara 1 dan negatif 4. X lebih besar daripada negatif 4 tetapi X lebih kecil daripada 1. Okay, so mesti tahu cara nak tulis benda ni. Okay, sebelum kita jawab soalan. Okay, so satu lagi ialah kita revise untuk paksi Y pula. Ni paksi X, ini paksi Y. Gambar cukup besar ke untuk awak nampak? Dekat phone awak nampak dekat phone mungkin kecil sikit lah, tapi kalau siapa guna laptop mungkin nampak besar lah. Okay, so ini adalah untuk paksi Y ataupun Fx. Okay, Fx ni sama je dengan paksi Y. Okay, so paksi Y biasanya kita tengok atas bawah lah. Atas ialah positif, bawah adalah negatif. Okay, yang pemisah dia ialah paksi X. Ini paksi X ni adalah pemisah bahagian positif dan negatif. So bahagian atas daripada paksi X, saya tulis kat sini, bahagian hijau ni, bahagian atas daripada paksi X, nilai Fx mesti lebih besar daripada kosong. Okay, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, so nilai-nilainya adalah positif. Okay, benda ni nampak simple je. Okay, cikgu revise benda yang simple. Tapi bila masuk soalan nanti awak akan nampak kenapa cikgu nak revise benda ni. Okay, so bahagian bawah daripada paksi X adalah nilai Fx yang lebih kecil daripada kosong, iaitu nilai-nilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 and so on. Okay, so dekat sini kat tengah-tengah ni adalah nilai Fx sama dengan kosong. Okay, so kalau dekat paksi X, nilai Fx mesti sama dengan kosong. Sebab tu dulu awak belajar dah kan graf garis lurus kan? Biasa kalau ada graf macam ni, saya ingat pula.
Contohlah cikgu awak bagi graf straight macam Allah. Cikgu awak bagi graf straight macam ni. Ini atas ni awak panggil apa? Pintasan Y. So kalau dekat pintasan Y, nilai X dia adalah kosong, betul? Kalau dekat sini pula adalah pintasan X, awak panggil kan? So dekat pintasan X, nilai Y kita adalah kosong. See, nilai Fx mesti sama dengan kosong. So along this line, Fx sentiasa 0. Okay, lepas tu cikgu tunjuk pula satu graf ni. Ini contoh graf kuadratik. So awak kena faham, cikgu nak explain bahagian hijau, bahagian biru ni. So untuk bahagian hijau, okay, ini graf kuadratik awak bentuk parabola ni, bentuk mangkuk ni. Ini graf kuadratik. Awak nampak ke sebenarnya cursor cikgu bergerak-gerak? Ke tak nampak? Tak nampak cursor. Oh, tak nampak cursor pun. Tak nampak, jadi kan awak nampak. Ni ialah graf kuadratik awak bentuk mangkuk ni. Okay, bentuk parabola. So, ini adalah paksi X. Okay, ini adalah paksi X yang hitam ni. Paksi X. Cikgu guna laser. Guna laser, cikgu tak ada laser. Macam mana nak guna laser? Dekat PowerPoint ni ke? Tak apalah. Sebab nanti cikgu nak tulis-tulis, cikgu kena guna pen ni. Nanti susah pula nak tukar. Tak apalah, awak nampak kan? Awak nampak grafnya, bentuk mangkuk tu. Awak nampak paksi X-nya. Okay, paksi X yang ni. Lepas tu, okay, tengok bahagian hijau ni. Bahagian hijau yang sebelah kiri ni. Bahagian hijau yang sebelah kiri ni. Okay, dia, awak tengok yang cikgu buat dalam apa ni? Ni Cikgu tunjuk apabila nilai X dia lebih kecil daripada negatif 4, nilai Fx dia lebih besar daripada kosong. Sebab awak tengok bahagian graf yang sini, yang hijau ni, dia berada di atas daripada paksi X. Okay? Nampak ke? Boleh faham ke cikgu explain ni? Faham. Dia duduk atas daripada paksi X, bahagian hijau ni. Dua, kiri dan kanan ini, bahagian hijau ni dia atas daripada paksi X. Ini paksi X. Okay, ini paksi X awak. So dia berada di atas paksi X bermaksud nilai Fx dia adalah positif. Okay, so nilai Fx lebih besar daripada kosong. Nilai Fx lebih besar daripada kosong, positif. Okay, so dia ni duduk di bahagian apa? Bahagian di mana X-nya adalah lebih kecil daripada negatif 4 dan satu lagi di kawasan X itu lebih besar daripada 1. Okay, sebab di sini ialah nilai negatif 4. Ini sebenarnya cikgu tunjuk daripada soalan semalam ni. Soalan semalam kan kita dapat negatif 4 dengan 1 kan. Negatif 4 dengan 1 kat sini. So ke kanan daripada 1, X-nya adalah lebih besar daripada 1. Ke kiri daripada negatif 4, X-nya adalah lebih besar dan lebih kecil daripada negatif 4. So di dua-dua kawasan ini, cikgu highlightkan dengan hijau adalah kawasan di mana graf itu bernilai positif. Okay, Fx lebih besar daripada kosong, positif. Satu lagi kawasan yang biru. Kawasan yang biru dekat bawah ni, kalau apa ya, ada merah. Inilah. Okay, bahagian yang biru dekat bawah ni adalah untuk kawasan X di antara negatif 4 dan 1. Okay, negatif 4 di sini, 1 di sini. So kawasan tengah-tengah ni kalau untuk paksi X dia mewakili antara negatif 4 hingga 1. Macam cikgu tunjuk dekat sini tadi. Ini negatif 4, ini 1. So tengah-tengah ni adalah X antara negatif 4 dan 1. So dekat kawasan ni awak tengok graf dia berada di bahagian bawah daripada paksi X. Okay, dasar mangkuk ni. Okay, dia berada di bawah daripada paksi X bermaksud Fx dia nilainya adalah negatif, less than 0. Okay, dan dua benda lagi ialah dekat betul-betul dekat point negatif 4 ni. Betul-betul dekat sini dan dekat sini
nilai fx-nya adalah kosong. Okay, fx adalah kosong sebab point negatif 4 dengan point 1 ni dia betul-betul di atas paksi x. Okay, so itu saja yang cikgu nak terang bahagian ni. Baru kita masuk kepada soalan. So far awak okay? Okay. Tak apa, dia revise basic graph je. Ni baru revise basic graph je. Okay, so ini soalan semalam. Kita ulang balik Cari julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik ini menggunakan kaedah lakaran graf, garis nombor dan jadual. So cikgu nak bagi awak hadam betul-betul dulu macam mana nak buat dengan lakaran graf. Okay, ni solution dia. Kenapa hang? Okay, ini kaedah lakaran graf. Besarkan sikit. Okay, soalan dia kata cari julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik 2X tolak 1 darab dengan X tambah 4 lebih besar atau sama dengan. Okay, so untuk soalan ketaksamaan ni kita kena bagi attention dekat sini. Apa simbol yang dia bagi kat kita? Okay, sebab dia ada 4. Greater, greater equal, less, less equal. Okay, so step yang pertama cikgu kata kita mesti letakkan dia dalam bentuk arm. Okay, bentuk arm. Alamak. Sorry. Okay, letakkan dia dalam bentuk arm. So, apa yang kita buat semalam ialah pertama kita kembangkan dua bracket ni. Kita akan dapat 2x squared tambah 7x tolak 4. Okay, kemudian yang sebelah kanan ni kita perlu alihkan dia, hilangkan dia supaya dia jadi kosong. Bentuk arm dia mesti kosong. Okay, so dekat sini cikgu kata perlu ringkaskan. Kita nampak 2, kita nampak 6, kita nampak 8, boleh kecilkan lagi bahagi 2. So kita dapat x squared plus 3x minus 4 greater equal to 0. Lepas tu kita kena buat apa? Kita kena buat factorization, pemfaktoran. Sebab apa? Sebab kita nak melakar graf. Bila kita nak melakar graf, kita perlu cari punca. Apakah itu punca? Punca itu adalah tempat persilangan antara graf dan paksi X. Paksi X. Betul. So persilangan antara graf dan paksi X. So di sini nilai fx-nya adalah kosong. Okey, tempat di mana graf bersilang dengan paksi X, nilai Y dia ataupun fx dia mesti kosong. Baru kita discuss tadi kan. Okey, so kita assume ini adalah graf kita. Graf fx yang cikgu bulatkan dengan color orange ni. Okey, bila kita lukis, so ini adalah lakaran graf kita. Cikgu kata kita kena lukis parabola berbentuk senyum. Kenapa senyum? Sebab kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat x squared ni. Apakah perkali dia? So perkali dia sini adalah positif 1. Kalau positif mesti lukis dia senyum. So ini paksi X, ini grafnya senyum. Bila kita buat factorization, kita dapat X plus 4 dekat sini bermaksud bila keluar kurungan dia akan jadi negatif 4. Kalau sini X minus 1, so bila dia keluar bracket dia akan jadi positif 1. So graf tu dia bertembung kat sini kat paksi X. Okay, satu negatif 4, satu positif 1. So macam tadilah cikgu revise. Ini paksi X. Okay, yang memanjang ni paksi X. Di sini adalah X sama dengan negatif 4. Di sini X sama dengan positif 1. Di sini adalah X lebih besar daripada 1. Di tengah-tengah ini adalah X antara negatif 4 dan 1. Di hujung sini adalah X kurang daripada negatif 4. So soalan minta kita cari julat nilai X yang memenuhi ketaksamaan ini. Ini. Dia bagi greater equal to 0.
So kalau fx lebih besar atau sama dengan kosong, okay, fx lebih besar atau sama dengan kosong, maksudnya dia nak fx di bahagian yang positif. Okay, ingat tadi kita punya paksi y, atas positif, bawah negatif. So ini fx greater than 0, ini fx less than 0, tengah-tengah ni fx equal to 0. So bila dia bagi greater equal to 0, maksudnya ada dua yang dia nak. Satu dia nak fx greater than 0, satu lagi dia nak fx equal to 0. Greater campur dengan equal baru boleh jadi greater equal. Okay. Jadi pertama sekali kita mesti cari bahagian graf di atas paksi x. Atas paksi x sebab nilai fx tu positif. So dekat bahagian mana? Bahagian yang cikgu lorek ni. Bahagian cikgu lorek ni dia adalah di atas daripada paksi x. Bila di atas daripada paksi x maksudnya nilai fx dia lebih daripada kosong. Okay. Tapi jangan lupa ada satu lagi yang dia nak, iaitu fx mesti sama juga dengan kosong. Dekat mana fx sama dengan kosong? Dekat sini, 2 biji ni, betul? Dekat x sama dengan negatif 4 dengan x sama dengan positif 1. Jadi jawapan yang kita perlu tulis adalah pertama yang ini, x less than negative 4. Sebab dia menghasilkan ni kawasan fx positif, betul? Satu lagi ialah x greater than 1. Okay, ini dia memenuhi fx lebih besar daripada kosong yang ini. Tapi cikgu kena include sekali negatif 4 dan juga positif 1. Sebab ini memenuhi fx sama dengan kosong. Sebab soalan minta fx greater equal to 0. Greater equal to 0 means it's greater than 0 and at the same time it's equal to 0. So cikgu kena consider yang atas daripada paksi x dan cikgu kena consider yang betul-betul di atas paksi x. Cikgu cuma tak consider yang di bawah paksi x. So that's why jawapan akhir kita cikgu cakap semalam dia mesti ada tanda equal. Sebab sini x less than negative 4 dan termasuk juga negative 4. So di sini mesti ada tanda inklusif. Okay, tanda ni, tanda sama dengan ni. Ini maksudnya less than negative 4 dan termasuk negative 4. Satu lagi ialah, sorry. fx tu paksi y kan? fx tu paksi y, yes, fx is paksi y. Patutlah. So dalam fungsi ni kita dah dalam Admax kita dah tak banyak sangat guna y, kita banyak guna fx. That's why cikgu biasakan awak daripada awal guna fx. So fx sama je dengan y, paksi y. Okay? Alright, so satu lagi adalah kawasan x lebih besar daripada 1 tapi dia mesti include sekali positif 1 ni. That's why cikgu tulis x lebih besar atau sama dengan 1. Okay, maksudnya nilai-nilainya adalah 1 dan ke atas. Okay, boleh faham tak? Kan semalam cikgu cerita, cikgu kata kalau sini, kalau tengok soalan nampak ada equal, jawapan awak mesti ada equal juga. So hari ni cikgu tunjuk apa rationalnya. Kenapa kena ambil, kena ada juga tanda equal tu. Kalau soalan tak ada tanda equal, jawapan pun tak ada tanda equal. Okay, kenapa? Cikgu tunjuk sekejap lagi. Cikgu ada 4 kes untuk tunjuk dekat awak. So untuk yang ini dulu, ada apa-apa soalan tak? Untuk yang ini sahaja. Tidak kot. Tidak kot. Yang lain, sila bersuara kalau ada soalan. Tak ada. Tak ada. Okay. Ya? Kalau fx, kalau dia minta lebih kecil daripada 0 equal Sorry, kuat sikit. Putus-putus, kuat sikit. Kalau dia minta fx tu lebih kecil atau sama dengan 0, maksudnya dia minta negatif 4 lebih kecil daripada x
Lebih kecil daripada 1 tu yang tengah tu. Ya, betul. Dia tengah tapi tengok kalau ada equal dia mesti include sekali negatif 4 dengan 1 tu. Kalau tak ada tanda equal, yang tengah-tengah tu sahaja. So that's a good question. Sebenarnya cikgu dah prepare dah soalan tu untuk awak. So kalau siapa yang sempat layan IG tadi, cikgu sempatlah postkan soalan ni. Ada 4 soalan ni. Okay, mesti awak nampak, tak nampak kecil. Jangan risau, cikgu ada buat satu persatu. Okay, sheet by sheet. Okay, ini soalan yang pertama. Dia kecil sikit. Nanti cikgu besarkan. Sekejap ini gambaran keseluruhan. Cikgu ada 4 jenis soalan. Okay, ada greater equal, ada greater sahaja, ada less equal, ada less sahaja. Okay, so kita tengok one by one apa beza dia. So ini adalah yang pertama. Besarkan sikit. Okay. Okay, ni soalan yang pertama. Boleh nampak? Nampak. Ni yang tadi lah ni. Sorry, yang soalan pertama ni yang tadi. Okay. Yang tadi cuma cikgu tulis balik atas kertas. So ini yang tadi. Soalan dia adalah greater equal Soalan tadi greater equal. Okay, ni soalan dia greater equal. So greater equal bermaksud dia nak fx greater equal to 0. Maksudnya kita kena consider dua keadaan, iaitu di mana fx tu sama dengan kosong, dengan satu lagi fx tu lebih besar daripada kosong. Okay, sama dengan kosong dan lebih besar daripada kosong. Dan dua-dua ni merujuk kepada bahagian graf yang positif lah. So kalau positif dia mesti bahagian atas daripada paksi X. So kalau atas daripada paksi X mestilah yang cikgu highlight hijau ni lah. Okay, sebab ini adalah awak punya paksi X macam ni. Ni paksi X. So bila awak nak tengok atas daripada paksi X, awak ambil je kertas lain, awak tutup je bawah ni. So awak akan nampak dua ni, ada bahagian graf kat sini, ada bahagian graf tu dekat sini. So awak akan highlight area ni. So area ni kita nak tengok julat X dia ialah yang ini. Area sebelah kiri ni julat X dia adalah X less than negative 4. Sebelah kanan ni adalah julat untuk X lebih besar daripada 1. So dekat kawasan ni, X lebih kecil pada negatif 4, fx dia lebih besar daripada kosong. Ni fx dia positif. Sama juga sini, X untuk X greater than 1 ni, sebelah sini ni, fx dia pun sama, fx dia positif. Okay, so jawapan ni dua kita ambil. Okay, kita ambil. Dan at the same time, sebab dia bagi greater equal. So greater equal means dia nak fx greater than 0, yang ni 2. Satu lagi dia mesti nak juga fx equal to 0. Yang mana? Yang ini. So yang ni lah. So ada 4 benda. So 2 benda ni kita combinekan dalam jawapan kita. Kita akan tulis dia x less than or equal to negative 4. Okay, ini x less than 4, ini x equal to negative 4. So kita combine dia akan jadi macam ni bentuknya. Okay, sebelah sini x greater than 1 and then x tu mesti sama juga dengan 1. So x greater equal to 1. Okay, so ini soalan tadi yang pertama. Bentuk yang kedua macam ni. So kalau tadi cikgu ada greater equal, sekarang cikgu ada greater sahaja. Soalan-soalan sama sebab cikgu nak tunjuk perbezaan 4 bentuk ketaksamaan tu je, 4 simbol tu. Okay, so soalan sama, so maksudnya kaedah yang depan ni memang sama. Kita letakkan dia dalam bentuk So kita kembangkan, kita alih-alihkan supaya sebelah kanan ni jadi 0. So kita letakkan dalam bentuk Okay, so ini kita ringkaskan, lepas tu kita factorize dia, sama. Cuma yang bezakan ini sahaja. Okay, ini adalah greater. So bila dia minta greater than 0, maksudnya dia nak bahagian graf yang lebih besar daripada kosong, maksudnya positif sahaja. Dia tak termasuk kosong. Okay, itu beza antara greater dengan greater equal.
Ini termasuk kosong, ini tak termasuk kosong. So yang ini tak termasuk kosong, kita kena consider bahagian fx yang positif sahaja. So positif sahaja mestilah bahagian atas daripada paksi X. So ini lukisan kita, ini paksi X kita. Ini paksi X, ini dia. Lepas tu kita lukis graf senyum. Sini adalah negatif 4 dapat daripada mana? Daripada factorization dekat sini. Ini 1 dapat daripada sini. Okay, lepas kita lukis macam ni. Kita nak tengok bahagian fx yang positif sahaja. So ambil kertas ke ambil apa-apa, tutup bahagian bawah ni. Okay, bahagian bawah ni tutup. Kita tengok bahagian atas sahaja. So bahagian atas kita akan nampak ada graf di sini. Ada graf di sini. So soalan perlukan kita untuk memberi jawapan julat nilai X. So kawasan sini ialah kawasan di mana X tu lebih besar daripada 1. Sini 1, makin ke kanan dia mesti X tu lebih besar daripada 1. So dekat sini, graf dia dekat bahagian sini, ini adalah negatif 4. So bahagian sini dia mesti X tu lebih kecil daripada negatif 4. So jawapan kita ialah julat nilai X ialah X less than negative 4 ataupun X greater than 1. Kena letak perkataan atau ni sebab dia ada dua. Either this one or this one. Okay, 1 ataupun 2. So perkataan atau mesti letak. So sekarang cikgu nak tanya, awak nampak tak apa beza dia soalan yang pertama ni dengan soalan yang kedua? Okay, ni perkataan atau mesti letak So boleh nampak tak apa beza kalau dia bagi greater equal dengan dia bagi greater? Ke masih kabur juga? Dah kurang kabur. Dah kurang kabur. Faham sikit. Dia belum sepenuhnya tu, faham sikit. Tak apa. Perbezaannya cuma simbol je. Beza dia cuma simbol dan itulah kalau simbol greater kita ambil positif sahaja. Kalau simbol greater equal mesti ambil yang positif dan mesti ambil yang fx sama dengan kosong. Fx sama dengan kosong kat mana? 2 point. 2 point dekat mana? 2 point di atas paksi X. So bezanya mesti X less that. Kalau soalan dia less sahaja, less pula. Soalan dia kalau X greater sahaja, jawapan pun mesti less than negative 4 atau X greater than 1. Kalau soalan dia kalau soalan dia ni greater. Kalau soalan dia greater equal, jawapan dia mesti kita include sekali negative 4 dan mesti include sekali 1. Itu beza. Sebab tu cikgu kata kalau soalan, awak tengok soalan. Kalau soalan tak ada tanda equal, jawapan pun mesti tak ada tanda equal. Kalau jawapan ada tanda equal, kalau soalan ada tanda equal, jawapan pun mesti ada tanda equal. Kalau orang yang dia tak berapa nak faham, dia akan pegang benda ni je lah. Okay, tapi cikgu explain lah kalau boleh nak bagi semua orang tahu kenapa. Ya, ada soalan tadi rasanya. Siapa tu? Saya nak tanya kan kena letak atau kalau terletak dan, salah ke? Sebab awak ingat tak kata kalau kita belajar maths kan dan atau ni dia ada maksud tau sebenarnya. Kan? Dan bermaksud intersection, betul? Atau bermaksud union sebenarnya. Betul tak? Tak betul? Saya tak ingat pun. Tak tahu. Sebenarnya ada maksud tau dalam ni. Dan ni bermaksud intersection. Atau ni bermaksud union. So kita sebenarnya ada dua kawasan. Iaitu kawasan pertama campur dengan kawasan yang kedua. So kita kena guna atau sebab sebenarnya dia bermaksud union. Union tu apa? Awak panggil kesatuan. Kesatuan ataupun
union. Belum belajar. Belum belajar okay. Union Ini tu awak macam belajar dalam semua cikgu. teks. Patutnya. Apa dia? Union tu macam semua cikgu. Ya macam semua. Yes, kesatuan ni means you ambil semua. So you akan ambil area, the first area and the second area kan. So mungkin dalam fikiran kita kena tulis dan lah. Tapi sebenarnya dalam konsep matematik kita guna kawasan pertama campur dengan kawasan kedua. So kawasan pertama union dengan kawasan kedua, that's why kita biasa tulis atau. Okay, boleh? Thank you teacher. Okay, you're welcome. So kita teruskan soalan yang ketiga. Kan ada lagi soalan untuk yang pertama dan yang kedua dulu. Kalau tak ada baru cikgu proceed yang ketiga. Bentuk yang ketiga. So bentuk yang pertama tadi greater, equal. Bentuk yang kedua greater sahaja. Sekarang bentuk yang ketiga less, equal. Okay. So cikgu ada di sini soalan yang sama. Okay, sebab malas nak buat kira-kira banyak-banyak kali kan. Kita nak tunjuk beza je. So less, equal. Ini tengok semua less, equal. So less, equal bermaksud kita nak fx less than 0 and also equal to 0. Okay, sebab dia mesti ada equal to 0, dia mesti ada less than 0. Campur dua ni barulah dia jadi less, equal. Okay, so kalau less ni dia mestilah nak yang bahagian negatif. Okay, sebab less than 0 mestilah negatif. So kalau negatif dia mesti duduk di bahagian bawah daripada paksi X. Okay, so kalau di sini paksi X, okay, yang cikgu tulis biru ni, ini paksi X, so kita nak tengok bawah daripada paksi X, kita nak tengok yang bawah, kita tutup yang atas. So boleh ambil kertas atau apa-apa sahaja dalam buku nota awak nanti, awak tutup, awak akan nampak bahagian bawah ni sahaja. So awak akan nampak di kawasan yang kuning ni lah. Di sini ada graf. Mangkuk ni, dasar mangkuk. Sini tak ada apa-apa, tak nampak apa-apa. Sini tak nampak apa-apa. Sini je. Okay, sini je. So inilah kawasan di mana fx-nya bernilai negatif. Iaitu fx-nya less than 0. Tapi kita nak jawapan apa? Kita nak julat nilai x. Betul tak? So nilai x dia kalau kat sini negatif 4. Di sini 1, cikgu dah kata tengah-tengah ni ialah yang hijau ni. X in between. Okay, between siapa? Between negative 4 and 1. So inilah jawapan kita yang hijau ni. Tapi jangan lupa ini baru fx less than 0. Cikgu kata tadi dia mesti fx less than 0 dan juga fx equal to 0. Sebab soalan dia less, equal. So dekat mana fx equal to 0? Dekat betul-betul atas paksi x. Okay, betul-betul atas paksi x kita ada apa? Kita ada these 2 points. Negative 4 and also 1. So kita nak negative 4, kita nak 1, kita nak juga x in between antara kedua-duanya. So cara kita tulis jawapannya adalah sebegini. Okay, x tu adalah di antara negatif 4 dan juga 1, tapi mesti include juga negatif 4 and 1. Okay, boleh faham? Boleh kot. Dia Boleh macam kot. dia macam Jangan takut. Boleh cikgu. Boleh. Itu yang cikgu nak dengar. Boleh. Tak apa, slow-slow kan? InsyaAllah. Nanti kita buat lagi soalan lain. Okay. So satu lagi contoh yang terakhir untuk bahagian ni. Kalau kita dah ada less equal, of course lah satu lagi cikgu nak tunjuk less sahaja. So less sahaja. Yang ni lah. Kalau dia nak less sahaja, less than 0 means fx tu less than 0. Kita nak bahagian fx yang negatif sahaja. Tak termasuk fx sama dengan
kosong. So kalau negatif ialah bahagian bawah. Ini yang siapa tanya tadi? Elsa tanya tadi Elsa ke siapa tanya tadi? So ini untuk less equal, ini untuk less. Kalau less equal, dia mesti include point negative 4 and 1. Kalau less sahaja, kita hanya perlu ambil jawapan dia X tu antara negatif 4 dan 1. Okay, sebab bahagian bawah means kita tutup bahagian atas. Kita nak tengok kat mana ada bahagian kat mana ada graf dekat bahagian bawah daripada paksi X. So this area lah yang kuning ni. So julat nilai X dia adalah daripada tengah-tengah di antara negatif 4 dan 1 ni. So X tu macam itulah jawapan dia, macam yang hijau tu. Okay, so ada apa-apa soalan untuk 4 contoh ni? Ini metode yang pertama tau. Ini metode yang pertama. Sorry, again? Dia perbezaan dia cuma simbol. Yes, perbezaan dia cuma simbol. Tepat sekali. Perbezaan dia simbol. Cuma cikgu explain kenapa. Kenapa. Okay? So, saya dah kecilkan balik ni. So again, kalau soalan dia greater equal, so jawapan dia mesti ada tanda equal juga. Okay, dan kita mesti consider kawasan yang positif. So kalau sini greater, kita mesti consider kawasan yang positif juga, tapi tak ada simbol sama dengan tu. So kalau less equal, kita mesti consider bahagian bawah yang negatif dan mesti ada tanda equal, inklusif tu. Kalau dia less sahaja, kita tengok bahagian bawah dan kita tak perlu include that 2 points. So kita ambil yang tengah-tengah tu sahaja. Okay? Boleh Boleh. So sorry? Mana tuan kontak. Apa tu? Okay, cikgu rasa sebelum kita masuk metod kedua, boleh tak cikgu try satu lagi soalan lain? Boleh. Kita try soalan lain tapi masih menggunakan kaedah lakaran graf. Boleh kan? Boleh. So ini soalannya, okay, extra example. Selesaikan ketaksamaan kuadratik berikut. Siapa yang ada kertas kosong, ada pensel, ada kalkulator, salin je soalan tu. Cikgu buat dalam buku boleh? Boleh je. Buku pun boleh, kertas pun boleh. Okay, siapa ada kertas, siapa tak ada kertas, pergi ambil sekejap kertas. Cikgu bagi 30 seconds. Kertas, pensel. Okay, so ini soalannya. So kita tengok macam mana nak solve, guna lakaran graf dulu Dah ada kertas dah? Cikgu, tak nampak soalan. Tak nampak soalan. Minus x squared plus 10x minus 16 greater than 0. Okay. Dah So kita selesaikan soalan tu. So ini penyelesaian dia. Kita buat sama-sama. Kita ada tadi negatif x squared plus 10x minus 16 greater than 0. Okay. Step pertama, apa yang kita perlu buat? Bentuk graf. Bentuk graf? Faktorkan. Bentuk arm, very good. Bentuk arm. So adakah dia dah berada dalam bentuk arm? Belum. Belum. Tak. Kenapa belum?
Ada negatif. Sebab ada negatif. Adakah bentuk arm A tu semestinya positif? Sorry. Tak kan? Bentuk arm dia cuma AX squared plus BX plus C kan? So dia dah dalam belakang ni mesti kosong. So dia dah kosong dah. So ini sebenarnya dah dalam bentuk arm di mana A dia tu adalah negatif. Tak apa, ni bentuk arm dah. Next. Apa yang kita kena buat? Faktorkan. Ya, kita nak faktorkan. Tapi cikgu pernah cakap sebelum kita faktorkan, kita pastikan dia dalam bentuk yang paling paling ringkas, paling kecil. Ni dah kecil kan? 1, 10 dengan 16. Tak boleh buat apa dah. Betul? Cuma bila kita nak guna kalkulator, nak buat factorization, cikgu pernah pesan pastikan perkali A ni jadi positif. Sebab nanti susah kalau dia negatif. Cikgu suruh biasakan sentiasa jadikan dia positif. So macam mana cikgu nak jadikan dia positif? Bagi negatif 1. Bahagi negatif 1 atau darab dengan negatif 1. Tak kisah sebab nilai 1 ni bahagi pun akan dapat jawapan yang sama. Darab pun akan dapat jawapan yang sama. So either awak darab atau awak bahagi dengan nilai negatif 1. So kalau sini sebelah kiri awak bahagi dengan negatif 1, sebelah kanan pun mesti bahagi negatif 1. Okay? So apa yang awak akan dapat ialah instead of negative x squared, nanti awak akan ada positif x squared. So plus 10 divide dengan minus 1, awak akan dapat minus 10x. Negatif 16 divide dengan negatif 1, awak akan dapat positif 16. Macam tak ada Okay, beza je. 0, Macam sama. macam sama je lah, simbol je lah berbeza. Simbol je sebab kita nak jadikan A ni positif. Okay, so kosong bahagilah apa-apa pun akan dapat kosong balik, betul? So sebelah kanan tak ada beza. Cuma adakah awak masih ingat, cikgu, I'm sure awak dah belajar. Simbol ketaksamaan, kalau ada kita buat operasi darab atau bahagi nombor negatif, awal je tak ingat, baru nak sebut. Kalau awak darab atau bahagi nombor negatif, simbol akan bertukar arah, betul? Ada yang ingat, ada yang tak ingat. So kalau yang tak ingat, cikgu ingatkanlah sekarang. So instead of dia greater than, dia akan jadi less than. Jangan tanya cikgu kenapa tak nak cerita kat sini. Balik cari kenapa dia boleh bertukar ni. Okay. So bila cuma yang penting awak kena ingat. Kalau awak darab atau bahagi nombor negatif, simbol tu mesti bertukar. Ada reason dia. Itu homework awak cari sendiri kenapa. Okay. Lepas tu dah sampai sini, nak buat apa? Faktorkan. Okay, faktorkan. So siapa nak guna kalkulator silakan. Faktorkan apa yang awak akan dapat. Berapa? X tolak 8. 2 dengan 8. So awak akan dapat tolak 2, tolak 8. Okay, good. So daripada sini apa kita nak buat? Lukis graf lah. Lukis graf. So ini part C, part CX. Lukis graf awak. Sebab tu cikgu kata sentiasa jadikan di sini positif. Sebab kita nak selalu lukis graf senyum. Lebih mudah. Kalau kat sini awak kena lukis graf masam pula. Lepas tu nanti macam-macam confusion. So kita standardizekan selalu lukis graf senyum. Cuma awak perlu tambah satu step dekat atas untuk jadikan perkali dia ni positif. Cikgu. Ya. Maksudnya kalau nak buat dia masam pun boleh lah maksudnya? Boleh sebenarnya. Kalau nak buat yang masam. Tapi bukan. Dia nanti student akan tanya banyak kes. Kejap-kejap dia ada macam ni. Kejap-kejap dia ada graf senyum kan.
Lepas tu dia dah ada less, dia ada less equal, dia ada greater, dia ada greater equal. Kejap lagi bila graf tu masang, ada lagi less equal, greater equal, dia dah confused dah. Dia jadi macam banyak sangat case, banyak sangat possibilities. Yes, itu based on sebelum-sebelum ni lah. So cikgu standardkan untuk cikgu ajar semua lukis graf senyum je semua. Okay, cuma tambah step kat atas tu je. Kalau dia negatif, jadikan dia positif. Tu je. Ya. Kalau soalan minta graf yang sedih, itu kalau soalan melukis graf tau. Kalau soalan suruh lukiskan graf, itu lain. Kalau dia bagi perkali negatif, memang kita kena lukis graf masam lah. Okay, itu kalau soalan suruh lukis graf. Itu adalah next subtopik. Tapi untuk ketaksamaan ni biasanya cikgu rasa, bukan cikgu seorang lah. Cikgu rasa ramai juga cikgu-cikgu lain yang buat kaedah ni. Okay. Sentiasa suruh pelajar lukis graf senyum. Hanya untuk ketaksamaan tau. Okay, untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Tapi kalau soalan suruh melukis graf, itu awak tak ada pilihan lah. Kalau soalan kata lukis graf masam, awak kena lukis graf masam lah. Okay? Yang tu awak tak boleh tukar. Yang ni awak boleh tukar. Okay. Boleh? boleh kot. Boleh. Okay. So sini kita ada nilai, berapa tadi? 2. Bila sini negatif 2 keluar jadi 2 kan? Bila sini negatif 8 keluar jadi 8. So susun elok-elok, 2 mestilah kat sebelah sini. 8 mestilah dekat sebelah sini. Okay. So tengok dia nak less than 0. So benda ni kita assume inilah graf kita. Ini graf kita iaitu dialah fx. Okay, sebab graf kuadratik kan fx kan. Fx equal to x minus 2, x minus 8. So graf kita dia minta less than 0. So less than 0 nak tengok kat mana? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. Betul. So fx less than 0 maksudnya nilai-nilai fx ni mesti negatif. So kalau negatif dia mesti duduk di bawah paksi x. Sebab dekat paksi x tu nilai fx dia kosong. So bawah tu semua negatif, atas semua positif. So kita nak yang bawah, kita tutup je terus bahagian atas tu. So bahagian bawah awak akan nampak yang mana? Tengah ke, tepi ke? Tengah. Tengah, bagus. So awak akan nampak bahagian ni lah kan? Awak akan nampak bahagian ni. Situlah bahagian yang ada graf. Sebelah sini tak ada, kosong. Sebelah kanan pun tak ada, kosong. Jadi soalan minta apa maksud selesaikan ketaksamaan. Okay, selesaikan ni samalah dengan cari julat nilai X. Sebab dulu kita belajar selesaikan persamaan. So cikgu kata macam mana nak selesaikan persamaan? Maksudnya cari nilai X. Cuma sekarang ni bila dia melibatkan ketaksamaan, dia melibatkan simbol-simbol macam ni. So jawapan kita mesti dalam bentuk julat. Okay. So selesaikan tu maksudnya nak cari julat. So kawasan hijau ni adalah kawasan di mana nilai X-nya adalah antara 2 dan 8. So X itu antara 2 dan 8. Inklusif tak 8 dengan 2 ni? Termasuk tak 8 dengan 2? Termasuk. Termasuk. Tak termasuk. Tak termasuk, betul. Sebab dia cuma less than 0. Maksudnya mesti bawah daripada paksi X. Okay, dia tak sentuh paksi X. Kalau 2 dengan 8 ni dia sentuh. 2 dengan 8 ni dia sentuh paksi X. Okay, maksudnya fx tu sama dengan kosong. Okay, tapi soalan kita cuma nak less than 0. Bukannya less equal. Jadi jawapan kita maka ataupun oleh itu julat nilai X ialah X is between 2 and
Habis. Okey tak? Kalau soalan dia less equal, jawapan dia akan jadi X antara 2 dan 8 inklusif. Kalau soalan dia less equal. Okey. Satu lagi nak pesan. Nanti ada yang confuse, cikgu. Nak tengok kat mana? Sebab atas ni greater. Bawah ni jadi less pula. Dah bertukar kan? Mula-mula greater. Lepas tu jadi less. Nak tengok kat mana? Tengok yang ini. Sebab apa? Sebab kita dah tukar tadi. Ya. So kita tengok step yang dekat bahagian factorization kita. Sebab graf yang kita lukis berdasarkan yang ini. So jangan tengok yang atas dah. Yang atas tu kita dah tukar dia dah. Okay. So dia less. Dia bukan greater. Okay tak setakat ni? Okey, cikgu. Okay. Oh, tak Kita boleh habis make. pukul berapa? Kita habis pukul 11. Okay. Pukul berapa? 11 suku? 11 suku ni. 11 suku. Okay. 11 suku ni dah 10.40. Cepatnya Okay. So boleh ke cik kita dah masuk untuk method yang kedua? Boleh ke boleh. Kira Sebab method pertama ni dah settle lah. Method pertama dah settle. Awak dah tahu macam mana nak lukis graf. Awak dah tahu macam mana nak tengok atas, nak tengok bawah. Inklusif ke tak inklusif ke awak dah tahu. So kita masuk kepada kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, kaedah yang guna titik ujian tu. Okey, so ini kaedah kedua ialah namanya kaedah garis nombor. So soalan macam soalan semalam lah. Cikgu ambil soalan semalam. Nanti kita buat juga soalan baru tadi tu guna kaedah garis nombor. So soalan kata cari julat nilai X untuk ketaksamaan kuadratik ini. So kan cikgu kata step wajib semalam sama je. Kena kembangkan. Dia. Sini kita kembangkan. And then sini kita alihkan X plus 4 supaya kita dapat sebelah kanan ni 0 dalam bentuk Lepas tu kita ringkaskan. Sebelum kita factorize mesti ringkaskan seringkas-ringkasnya. Okay. Jadikan dia positif dan jadikan nombor-nombornya paling ringkas. Kemudian kita factorize. So kita factorize, kita dapat macam ni. Okay, kita buat pemfaktoran. So bila dia minta greater equal to 0, samalah ni. Maksudnya dia nak fx greater equal. Maksudnya dia mesti ambil fx yang lebih besar daripada kosong iaitu fx yang positif. Dan juga dia mesti ambil fx yang sama dengan kosong. Sama macam tadi sebenarnya. Cuma dia tak suruh lukis dah graf tu. Dia suruh guna titik ujian. Okay, so kaedah garis nombor ni awak buat part CX awak. Ni part CX. Okay, garis nombor ni nak letak apa? Daripada factorization ni juga. Macam nak lukis graf. Tapi cuma tak lukis bentuk mangkuk tu. Okay, so sini adalah negatif 4. Sini adalah positif 1. So di bahagian sini adalah benda yang cikgu revise awal-awal sekali tadi. Ini kawasan di mana X tu less than negative 4. Ini kawasan di mana X tu is in between antara negative 4 dengan positive 1. Sini adalah X greater than 1. Untuk setiap kawasan ni awak perlu pilih satu titik ujian. Okay. So sebagai contoh semalam kita buat titik ujian. Kalau dia kata X kurang daripada negatif 4, ambillah apa-apa value kurang daripada negatif 4. Negatif 5 ke, negatif 6, negatif 7 dan sebagainya. So cikgu tunjuk contoh kat sini, cikgu ambil X tu sama dengan negatif 6. So benda ini kita masukkan dalam yang ni, cikgu highlight pink ni. Ini adalah fx kita. Kita nak uji sebenarnya. Bila kita masuk nilai X sama dengan negatif 6 ni, apa jadi pada fx? Adakah dia positif? Adakah dia negatif? So kita masuk kat bahagian sini, bahagian X ni.
So X ni kita ganti dengan negatif 6, X ni kita ganti dengan negatif 6. Lepas tu kita kira kita dapat positif. Okay, bermaksud sebenarnya titik ni dia berada di kawasan Fx positif. So nak katanya titik tu sebenarnya dia duduk dekat area mana? Area sini. Area Fx positif. Okay, area Fx positif. Cikgu. Lepas tu yang tengah ni kita ambil pula titik ujian. Apa-apa nilai antara ni, tengah-tengah ni. So katalah cikgu ambil 1. Cikgu ambil titik ujian 1. Satu pula, kosong. Jangan ambil sini ya, jangan ambil 1 ke negatif 4. Jangan ambil yang di antara. So kosong ke negatif 1, negatif 2 ke boleh lah. So ganti dekat sini. Okay, ni adalah kita punya Fx. Okay, ni kita punya Fx. So kita ganti kosong kat sini, ganti kosong kat sini. Kita dapatlah kosong tambah 4 dapat nilai 4. Kosong tolak 1 dapat nilai negatif 1. Bila kita darab, kita dapat negatif 4. Bermaksud dia adalah negatif. So negatif maksudnya titik tu duduknya di kawasan bawah daripada paksi X. Tadi titik tadi duduk kat sini satu. Kawasan positif. Ni duduk di kawasan negatif pula. Lepas tu kita test lagi satu titik. Okay, kita ambil titik ni X lebih besar daripada 1. Contohnya kita ambil 2. Nak ambil 3 boleh, nak ambil 4 boleh, nak ambil 60 jam yang sejak semalam pun boleh. So masukkan X dekat sini. Masukkan 2 dengan 2. So cikgu dapat jawapan 6 which is also positif. Bermaksud dekat untuk titik X sama dengan 2 ni, dia kalau ikut koordinat dia macam ni lah. Koordinat dia X2, Fx dia 6. So koordinat dia 2, 6. Macam tu. So X dia 2, Y dia 6. So maksudnya dia duduk di bahagian yang positif sini. Macam ni tadi, bila X tu kosong, Y tu negatif 4. So let's say sini kosong, dia duduk kawasan negatif 4, kawasan yang negatif. Ini kalau ikut koordinat dia, negatif 6, 14. So negatif 6 kat sini, 14 kat atas sana. So kawasan yang positif. Untuk 2 biji ni macam mana? Negatif 4 dengan positif 1 ni, dia memang di atas paksi X. So dia di sini. Sebab tu kalau kita lukis ni pun, kita akan dapat bentuk mangkuk juga. Tapi soalan tak suruh lukis. Tapi soalan dia sama macam ni lah. Kalau kita lukis graf, kita akan dapat graf mangkuk. Macam ni. Sekarang dia suruh guna test point sahaja. Jangan pula. Mana tadi? Mana tadi? Slide berapa ya? Mana cikgu buat tadi? Sorry, dah lost pula. Mana dia? Okay. Tu dia So boleh nampak? Nampak ke cara nak pilih titik ujian dan cara nak test dia positif ataupun negatif? Lepas tu untuk dapatkan jawapan, sebab soalan tanya nyatakan julat nilai X, betul? So kita nak kata julat nilai X ni apakah jawapannya? Jawapannya ialah X less than or equal to negative 4 atau X greater or equal to 1. Sebab apa? Sebab soalan minta greater equal to 0. So greater equal to 0 means pilih Fx yang greater than 0 iaitu positif. At the same time include sekali yang Fx equal to 0. So kalau kita nak tengok yang positif, yang mana? Dua ni lah positif. Ini satu positif, ini satu positif. Okay, so positif ni mewakili yang mana? Daripada kawasan mana? Daripada kawasan X less than negative 4 dan satu lagi ialah daripada kawasan X greater than 1.
Sebab kita dapat positif ni daripada mana? Daripada titik ujian negatif 6. Negatif 6 ni daripada mana kita ambil? Daripada x less than negatif 4. Belah kanan ni, titik ujian yang ni kita dapat nilai positif 6 ni daripada mana? Daripada x sama dengan 2. Daripada mana kita pilih x sama dengan 2? Daripada yang kuning ni, x greater than 1. So untuk jawapan dia kita kena consider 2 ni. Ini dan ini. Tapi dia kena include sekali yang fx sama dengan 0. So kita kena include sekali this one and this one. So dia just, that's why soal jawapan dia jadi x less equal to negative 4. Satu lagi x greater equal to 1. Boleh tak? Okey ke tak okey? Okey je. Okey je. Yang lain-lain? Okay. Okey. Otak tak apa lagi. Buat-buat okey. Okey, boleh kot tak apa. Nanti kita buat exercise lagi. Okey, so ini yang cikgu dah buat. Okey, so sekarang kita buat sama-sama guna soalan yang tadi. Mana soalan tadi? Tak jumpa soalan pula. Kejap nak cari soalan tadi. Kenapa cikgu tak jumpa dia? Oh ni. Is it? Oh besar tak nampak. Okey, guna soalan tadi tapi kita akan guna kaedah garis nombor. Okey, masih soalan yang sama. Selesaikan ketaksamaan kuadratik. Yang ini kita menggunakan kaedah garis nombor. So ada kertas bersama awak. Ada pen, ada pensel. So kita buat sama-sama. Okey, ini soalannya. So pertama sekali kita ada negatif. Okey, ni penyelesaian dia menggunakan kaedah garis nombor. Kita dah buat guna graf tadi, lakaran graf. So ini kaedah garis nombor. So apa yang kita akan buat ialah pertama sekali kita akan positifkan dia macam tadi juga. Negatif x squared plus 10x and then minus 16 greater than 0. So sama macam tadi. Sorry? Kaedah gani nombor. Garis nombor. Sorry lah, bad handwriting. Oh. So x squared minus 10x plus 16. So bila kita dah darab atau bahagi dengan nombor negatif, simbol bertukar. Ni sama step macam tadi So instead of greater than 0, dia dah jadi less than 0. Okay. So kita buat benda yang sama. Kita factorize x and x. Kita dapat 2 and 8 minus 2 minus 8 less than 0. So daripada sini bezanya tadi kita lukis graf tapi sekarang kita buat garis nombor. So garis nombor ini paksi x. So kalau sini x minus 2, sini kita labelkan positif 2. Sini x minus 8, so kita akan buat sini 8. Okay. So di sini kita akan cari titik ujian, satu kat area sini, satu kat area sini, satu dekat area sini. Okay. So nak tambah slide lain. So kalau kita ada garis nombor tadi, ini adalah negatif 2, ini adalah, negatif 2 pula, 2 kan? 2 dengan 8. Okay. Yes. Positif 2 and dia positif
8. Okey, so dekat sebelah kiri ni adalah nombor-nombor yang lebih kecil daripada positif 2. So ini adalah X less than 2. Sebelah kanan ni adalah nombor yang lebih besar daripada 8. So ini adalah X greater than 8. So sini adalah in between. Okay, X tu lebih besar daripada 2 tapi mesti lebih kecil daripada 8. So kita cari titik ujian. So untuk ni, so cuba pilih titik ujian. Awak nak pilih berapa? X sama dengan berapa? Lebih kecil daripada 2. Apa-apa nombor. 1 boleh, 0 pun boleh. Katalah nak senang ambil lah 0. So tadi tengok dekat bahagian, ya? Ambil negatif boleh ke? Boleh. Asalkan dia kurang daripada 2. 1 boleh, 0 boleh negatif, 1 boleh negatif, 4 boleh negatif, 10 pun boleh. Ha, macam tu. 1000. Boleh. Tapi awak je lah yang kena kira. Ha, macam tu. Susah Janganlah menyusahkan diri sendiri. Tapi boleh, boleh. So titik ujian kalau yang area sini X tu antara 2 dengan 8. Awak boleh ambil nilai. Ikutlah. Contohnya nak ambil 4, boleh? 7, boleh? 5, boleh? Bahagian sini, titik ujian, ambil apa-apa nombor lebih daripada 8. 9 boleh, 10 boleh, 1000 boleh, 1 juta pun boleh. Contoh. So janganlah ambil yang over-over sangat, ambil je 10. Okay. So kita masukkan dalam ni. Ini kita assume kita punya fx lah. Jadi kita masukkan dalam ni. Masukkan dalam x minus 2, x minus 8. So kita ada x minus 2, x minus 8. So tempat x ni gantikan dengan 0. So kita ada 0 tolak 2, 0 tolak 8. So this one awak akan dapat negatif 2. Sini awak dapat negatif 8. So sini awak akan dapat negatif, jumpa negatif dapat positif. Positif 16. So cikgu tulis dia adalah positif. Sebab kita lebih berminat kepada dia punya sign untuk ujian garis nombor ni lah. Yes. Ni macam kaedah graf tapi dia oversimplified. Ya, betul. Dia sama je sebenarnya macam melakar graf tapi dia simplifykan, dia suruh kita cari nilai je. So bila kita cari nilai kita nampak positif, negatif, tahu dah. Kalau lebih besar ambil positif, lebih kecil ambil negatif. Macam tu je. Sama je sebenarnya kan. Awak pun dah boleh nampak kan. Dia actually benda yang sama. So ini masukkan X tu dengan 4. So 4 tolak 2. 4 tolak 8. Sini boleh dapat positif 2, sini boleh dapat negatif 4. So sini jawapan dia negatif 8. So sini adalah negatif. Maksudnya kalau kita lukis graf, dia mesti mangkuk dia kat bawah ni. Bahagian negatif. Positif tadi sayap dia tu mesti kat sini, kat bahagian atas. So titik ujian lagi satu, kita ambil 10, masukkan dia dekat tempat X. Okay, so 10 tolak 2, 10 tolak 8. 10 tolak 2 awak akan dapat 8, 10 tolak 8 awak dapat 2. So sini dapat balik positif 16, iaitu positif. Sekarang ni soalan kita kata, soalan awal-awal memanglah greater. Tapi kita dah tukar tadi sampai tempat factorization ni. So kita nak tengok nak ambil positif ke, nak ambil negatif ke dekat tempat factorization. Okay, so ini adalah less than 0. So kita kena ambil fx yang bernilai negatif. Okay, kalau less than 0 means negatif dan dia tidak ada tanda equal. Maksudnya kita tak perlu include fx sama dengan 0, tak perlu. Cari yang negatif sahaja. So kalau yang negatif saja yang mana? Yang ni lah.
Negatif 8. Kita dapat negatif ni daripada titik ujian X sama dengan 4. Daripada mana kita dapat titik ujian X sama dengan 4 ni? Daripada julat X-nya X antara 2 dan 8. Okay. So jawapan akhir kita akan tulis. Teruang lagi ke ni? Jawapan akhir cikgu tulis kat tepi ni lah ya, sikit ya. So, jawapan kita akan tulis, oleh itu julat nilai X ialah X tu di antara 2 dan 8. So ini jawapan dia. Okay, kalau soalan tu less equal, maksudnya dia nak yang negatif, okay, less than 0 ni, negatif, dan juga equal to 0. Okay, kalau dia buat less equal to 0. So kita kena ambil sekali positif 2 ni, kita kena ambil sekali 8 ni, jawapan dia akan jadi, sini ada tanda equal. Okay, dua-dua ni ada tanda equal. Tapi kes kita sekarang dia cuma minta less than 0. Okay, fx tu less than 0. So ambil yang negatif sahaja. Boleh? So sama jawapan ni tadi dengan yang kita buat graf tadi. Sama. X tu antara 2 dan 8. Ni? Boleh kurang satu step. Boleh kurang satu step. Itu apa? Step melukis. Depends. Betul, certain people dia suka, malas nak lukis-lukis, senang masuk-masuk nilai macam ni lagi senang. Tapi some people dia nampak lecehnya nak masuk-masuk nilai ni pula, dia suka lagi lukis terus nampak, ada juga. So itu preference masing-masing. Oleh itu kalau soalan tak statekan method mana, awak bebas pilih. Tapi kalau soalan memang mention you have to use lakaran graf, awak kena guna. Kalau dia mention kena guna garis nombor, awak mesti kena guna garis nombor. So terpaksa belajar tiga-tiga. Satu je lagi iaitu kaedah jadual. Kaedah jadual pun lebih kurang sama macam garis nombor, lebih kurang. So sekarang 11.03. Sebelah suku ada kelas apa? Ada PM. Dia tak ada meet. Cikgu tak ada meet. Kalau cikgu tunjuk juga satu kaedah jadual ni hari ni boleh ke? Boleh. Boleh. Soalan nak buat satu soalan je nak tunjuk kaedah jadual tu macam mana. Introduction. 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 Tak ada introduction, kita solve terus lah. Oh ya, kita solve terus tapi tak adalah buat 2 soalan, buat satu soalan je. Okey, sekejap nak tambah slide. Banyak Adam. So kita ambil soalan yang semalam juga tau, sebab soalan semalam kita dah tunjuk. Soalan hari ni pun boleh. Mana lah, nak soalan mana? Soalan greater equal tadi ke yang mana? So kita guna ni kaedah lakaran pula, kaedah jadual. Kaedah jadual. So ambil soalan sama lah. Soalan yang ni, kita ambil soalan yang ni. Ni. Okay, cari julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik yang ini. Sekejap cikgu nak kena salin soalannya. Mana dah tadi? Okay, soalannya ialah, siapa boleh tolong bacakan untuk cikgu? Ada ni lah pula kat sini. Ada, tak apa. 2x tolak 1, kemudian x tambah 4 greater equal to x tambah 4. Macam tu kan? So penyelesaian dia, step yang asal, yang atas-atas tu sama.
Okay, yang ini awak perlu kembangkan dia. So bila awak kembangkan, lepas tu awak alihkan ni sebelah kiri, make sure kosong di sebelah kanan. So cikgu skip cikgu skip. Cikgu terus ambil sampai sini. Kita dapat x squared tambah 3x tolak 4, betul? Greater equal to 0. Kan? Cikgu skip lah ke atas tu. Awak jangan skip, dalam buku awak tulis lah. Okay, untuk hari ni cikgu tak naklah kembang-kembang banyak-banyak kali. So cikgu ambil sampai sini. So apa yang kita buat kat sini ialah kita buat factorization. So kita ada x plus 4. Kita ada x minus 1. Betul? Betul. Betul. So daripada sinilah kita akan buat jadual. Jadual macam mana yang kita akan buat? Kita akan buat jadual macam ni. Sini awak tengok awak ada 2 kurungan. Ini kurungan yang pertama, ini kurungan yang kedua. Okey. So sini awak akan letak kurungan yang pertama iaitu x tambah 4 ataupun kita panggil faktor yang pertama, x tambah 4. Yang sebelah sini kita akan letak x tolak 1. Faktor yang kedua. Bawah ni adalah hasil je, which is everything here. X plus 4 darab dengan x minus 1. Okay, itu cara kita nak buat jadual. Itu row dia, and then kita akan ada kolom-kolom kat sini. Apa benda yang kita nak isi dalam kolom ni? Nilai X ke? Sama macam garis nombor tadi. Kita nak letak nilai-nilai X. Okay. Nilai X yang kita ada daripada pemfaktoran ni pertama ialah negatif 4. Betul? Betul. Yang kedua kita ada positif 1. Betul? So dekat atas ni, ini adalah, yang tengah-tengah ni adalah kawasan di mana X tu lebih besar daripada negatif 4, lebih kecil daripada 1. Sebelah sini adalah X lebih besar daripada 1. Sebab 1 kat sini. So belah kanan dia X lebih besar daripada 1. Kat tengah-tengah ni antara sama je, sama. So awak jangan risau, nampak macam 3 kaedah tapi sebenarnya benda yang sama je. Okay, so sebelah sini ialah X less than negatif 4. Adjust sikit-sikit je. Cuma dia ni kena buat dalam bentuk jadual. Okay, so cikgu cantikkan balik jadual ini, nak tunjuk je. Cikgu cantikkan sikit kat bawah ni jadualnya. Cikgu boleh balik Ini tadi. Satu kita ada x plus 4. Sekejap. Sekejap. Satu kita ada x plus 4. Satu kita ada x minus 1, is it tadi? Betul. Minus 1, yes, x minus 1. Satu lagi adalah kita ada hasil darab dia, x plus 4 dengan x minus 1. Okay, so kita buat macam tu. So yang ni ada 2 nilai tadi. Satu ialah negatif 4. Satu lagi ialah positif 1. Okay, so ni padamlah, tak cantik ni. Awak lukislah cantik-cantik jadualnya. Awak lukis guna pembaris tau. Okay, boleh Kenapa Cikgu, macam kalau freehand tu sangat? boleh, Kalau apa? kalau freehand kan, dia boleh buat garis yang lurus kan, boleh ke? Boleh je. Tapi kalau freehand macam cikgu ni macam ular bengkak-bengkok ni, gunalah pembaris. Tapi kalau awak jenis freehand cantik kan, tak apa, okey je. Wow. So, dekat atas ni tadi apa? Nilai-nilai X yang
Kalau sini negatif 4, so sini ialah X kurang daripada negatif 4. Kalau sini 1, belah kanan ni X lebih besar daripada 1. So tengah-tengah ni ialah X lebih besar daripada negatif 4 tetapi lebih kecil daripada 1. So sama juga dekat sini tau. Kaedahnya kita guna titik ujian juga. Okay. So X less than negative 4. So saya nak pilih X sama dengan negatif 6. Okay. Pilih apa-apa nombor dalam range ini. Dalam range X tu less than negative 4. So cikgu nak pilih negatif 6. Ni X tu dalam range negatif 4 hingga 1. So cikgu nak pilih kosong. X lebih besar daripada 1, cikgu nak pilih 2. So exactly macam tadi, negatif 6 masuk dekat kawasan X. Negatif 6 tambah 4. Awak dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2. Cumanya dalam jadual ni dia tak nak awak tulis negatif 2. Dia nak awak tulis negatif. Oh. Kalau masuk kosong tambah 4 dapat? 4. Positif, 4, positif. which is positif. Masukkan 2. 2 tambah 4 dapat? 6. Which is also positif. Okay. Bawah ni pula masukkan tempat X ni juga. Negatif 6 tolak 1 dapat negatif 7 kan? So negatif. Masuk kosong tolak 1 dapat negatif juga. So negatif. 2 tolak 1 dapat? Positif. 1 positif. Now kita nak tengok X plus 4 didarabkan dengan X minus 1. That means negatif darab negatif jadi positif. Positif darab negatif jadi negatif. Positif darab positif jadi positif. Soalan nak apa tadi? Greater equal, betul? Soalan minta greater equal to 0. Means kita cari yang positif dan juga yang sama dengan kosong. Sebab greater equal dia terdiri daripada 2. Okay. Greater equal to 0 means positif iaitu greater than 0 dan juga sama dengan kosong. So kat mana yang positif? Ketiga Dan 1. pertama. Okay. So sini. Sini dengan sini. So soalan minta apa? Soalan minta julat nilai X. Mana nilai X dia? Yang ni. Tengah. Buruk ngah. Tak nampak. Sekejap. Tengah? Kenapa tengah? Bukan. Ni kita dapat positif ni. Maksudnya sini. Kita dapat positif daripada sini. Bila kita masukkan X dalam ni negatif 6. Dapat negatif. Bila masukkan ni negatif 6 dapat negatif. So kita darab 2 ni dapat positif. So dapat daripada sini dan juga sini. Okay. Ni positif ni. Positif. Okay. So ini mewakili yang inilah yang positif. Tapi jangan lupa dia mesti include juga yang sama dengan kosong. Yang mana sama dengan kosong? Tak ada. Ada. 2 point ni lah. 2 point ni adalah bila mana Fx sama dengan kosong. Betul tak? Tak percaya masuk sini negatif 4. Negatif 4 tambah 4 dapat? Kosong. Kosong kan? Ini kalau masuk sini 1 tolak 1 dapat? Kosong. So jawapan kita mesti include yang ini, yang ini, yang ini dan yang ini. Jadi oleh itu cara kita nak tulis jawapan julat nilai X ialah yang ni 2, kalau kita combine X less than negative 4 dan termasuk negative 4 kita akan buat X less equal negative 4. Atau lagi satu yang ni X greater to 1 tapi include sekali 1 so X greater equal to 1. Sama kan dengan soalan yang sama, so jawapan kita sama lah. Lagi senang. Lagi senang. Ada yang kata ni lagi senang. Cuma ada orang malas buat jadual. Dia macam-macam preference. Ada yang rasa yang first tu senang je lukis gitu, settle. Ada orang kata pas nak lukis dia suka masuk-masuk nilai.
Ada orang yang rasa ni senang, suka buat jadual. Okay, tapi kaedahnya sama. So kalau dia greater than 0 sahaja, ambil positif sahaja, kita takkan masukkan negative 4 dan 1. In our case now, soalan dia adalah greater, equal. So mesti include negative 4 and 1. Okay? Cikgu, Yes. cikgu isi negatif dan positif je. Yes, untuk kaedah jadual tak perlu isi nilai. Dia memang nak tengok sign positif atau negatif sahaja. Tak payah masuk nilai. Kalau garis nombor, kita bagilah nilai. Dah habis kelas. Dah habis kelas 11 suku. Kita dah cover 3 method. So, awak memang duduk kat rumah. Maksudnya, buat satu soalan lagi tadi. Yang soalan kedua tu, awak cuba guna kaedah jadual. Dapat tak jawapan yang sama? Okay? Yang mana? So, cikgu bukalah 2-3 minit lagi untuk soalan. Kalau ada apa-apa lagi nak tanya. Ya. Soalan dia takkan Ada kerja ke hari ni? InsyaAllah akan ada lah. Sebab dah cover 3 method ni. Adalah. Boleh ke? Tapi yang hari tu lagi tak hantar. Ni tanya sebab tak nak bukan tanya sebab nak. Sebab sebab dah ada lah yang PM semalam. Tanya kerja. Ada member saya dah target dah. Dia nak target kerja tak buat 50. Kerja. Banyak korang banyak. Aduh. Tak apa cikgu. Banyak lah cikgu. Itulah cikgu tak apa. Kita tahu sebenarnya awak tanya kerja tu sebenarnya awak nak ke awak tak nak. Sebenarnya awak nak ke awak tak nak. Cikgu. Soalan tu dia takkan minta. Cikgu bagilah. Tak apa. Cikgu tunggu awak submit. Sebab hari tu punya pun belum sampai deadline lagi kan. Cikgu kata 9 hari bulan 3 kan. Settlekan yang tu dulu. Nanti cikgu bagilah yang baru. Cikgu. Okay. Tapi at max ni hari memang awak kena buat latihan. Cikgu Nicholas nak tanya. Ya, sila. Apa? Tadi Nicholas nak tanya. Tadi nak tanya. Okay, so ada tak apa-apa lagi yang berkaitan dengan, bukan berkaitan homework lah, berkaitan ni, ada lagi tak nak tanya apa-apa? Silakan, jangan nanti kata tak boleh nak tanya. Ni cikgu bagi peluang semua orang boleh bercakap ni. Tu part homework lah tapi siap pun belum tentu lah. Semua hati pasal homework. Okay, kalau tak ada apa-apa, boleh leave meeting. Cikgu. Ya. Soalan tu dia tak akan minta kaedah spesifik Ini silibus baru. So kita tak pernah jumpa lagi soalan exam, SPM macam mana. Tapi apa yang cikgu aware ialah kalau dia mention, ini memang daripada dulu macam ni. Kalau dia mention kaedah apa, kena guna spesifik kaedah tu. Kalau dia tak mention, kita boleh pilih. Sedih hidup. Tak payah hidup. Hidup. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan dah, kalau yang nak leave, dah boleh leave sebab nanti awak ada kelas lain lagi kan. Bukan awak je, cikgu pun. Okay, sama-sama. Bye Aina, Natasha. Cikgu. Okay, sama-sama. Tak ada soalan, boleh leave dulu. Cikgu. Bye-bye. Pergi mengajar. Okay. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Tunggu nak jawab sama-sama ni. Okay. Cikgu. Ya. Yang kat tengah tu macam mana nak cari? Yang kat tengah mana ni ya? Sekejap nepi sekali. Yang jadual tu, yang kat tengah punya tu. Yang kat tengah punya sekejap. Okey, yang jadual ni, betul? Awak nampak ke jadual ni? Yang kat tengah X, maksudnya? Yang kosong tu. Ya, ni. Sekejap cikgu highlight. Betul ke? Awak tanya yang bahagian kuning ni? Ni? Yang paling bawah sekali.
Yang paling bawah sekali. Yang negatif punya. Oh, negatif ni. Macam mana cikgu boleh dapat bawah ni ke? Bawah sekali macam mana cikgu boleh dapat negatif? Okey. So, X sama dengan kosong ni, pertama sekali cikgu masuk kat sini tau. Masuk dekat X plus 4. So, 0 plus 4 dapat 4 kan? Which is positif. Okey. Lepas tu bawah ni cikgu masukkan pula X ni dengan kosong. So, kosong tolak 1, cikgu dapat negatif. So, di sini negatif. So, bahagian bawah sekali ni kita perlu cari X plus 4 didarabkan dengan X minus 1. So, X plus 4 tadi kita dapat positif. X minus 1 kita dapat negatif. So, apabila positif didarabkan dengan negatif, kita akan dapat negatif. Macam tu. Okey, Jawab thank you, ke cikgu. soalan awak? Kan kita belajar kalau positif darab dengan positif dapat positif. Negatif darab dengan negatif pun dapat positif. Tapi kalau satu positif, satu negatif, kita mesti akan dapat negatif. Betul? Betul. So ni positif, ini negatif. Bila darab dua ni kita akan dapat negatif. Betul itu soalan awak Betul? Betul. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu, Ya. boleh tak kalau cikgu sharekan PowerPoint or recording? PowerPoint ni boleh share tapi yelah awak boleh faham ke sebab dah merata-rata dah berconteng-conteng je. Saya faham ni saya just nak nak buat notes gitu. Oh okey. Boleh je. Boleh cikgu boleh share nanti kat grup Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.